Sambungan yang telah lalu ya, kita buka surat 116. Pencerahan tentang hadis yang ke hadis yang kedua dia masih. Dia punya pencerahannya begitu panjang. Ia masih dalam hadis yang kedua daripada sanadnya Umar bin radhiyallahu an. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin istala alaina rajulun shadidul bayad asyabi shadidu sawadil ash'ashar la yura alaihi asarau safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni ani Islam. Ya, soalan malaikat Jibril ni memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, supaya kita ni mengikut perintah yang dihadapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh memerangi orang kafir? Ada sebab. Pertamanya kerana tak mau syahadah orang kafir. Yang keduanya tak mau keluar zakat. Itu salah satu. Yang ketiganya tidak solat, tak mau sembahyang. Itu salah satu. Jadi hari ini sambungannya sebagai pencerahan, tabayun ya. Tabayun ataupun pencerahan, pencerahan. Buka surat 116. Pada hadis ini uraiannya panjang. Satu-satu hadis itu jadi penunjuk dilalah kepahaman daripada hadis. Yang kedua mengandungi beberapa penunjuk pencerahan. Pertamanya menunjukkan bahawa agama adalah dari Allah Ta'ala dan pengajarannya adalah dari Allah juga. Hadis ini yang didatangkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai satu perintah. Sebagaimana yang dipahamkan dari hadis tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi melalui Jibril. Semua perantaraan adalah melalui Jibril. Ada yang terus direct kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi baginda mendapat wahyu ni ada 3 kaedah. Pertama, cara direct. Dia panggil dia Rasulullah SAW itu cara direct. Yang kedua, cara mimpi. Ya, wahyi dengan mimpi. Contohnya seperti bagaimana nak memanggil orang Islam untuk menunaikan ibadah. Berlaku pada malam itu sebelum baginda hijrah. Jadi baginda bila duduk di Mekah mustautin, kemudian mengeluarkan pandangan bagaimana cara nak memanggil orang Islam untuk solat berjemaah. Jadi perbincangan pada malam itu tidak selesai kerana banyak sahabat memberi pandangan tetapi Rasulullah tak setuju.
Ada setengah memberi pandangan kita ketuk lonceng panggil orang sembahyang. Kata Rasulullah, itu amalan orang-orang Nasrani. Lonceng teng 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 teng, nah Hindu. Nah, apa ini? Kemudian ada memberi pandangan ketuk beduk, tuk. Ada. Rasulullah tak terima. Nah, itu pahaman orang Majusi. Nah, tung. Nah, ya. Siapa? Raisina. Tung. Aduh. Aduh. Pahaman dia. Rasulullah tak setuju. Aziz goncang lonceng yang besar. Tang. Rasulullah tak setuju, diam. Itu pahaman orang Yahudi, Kristian. Tak betul. Lalu malam itu tak ada keputusan. Bila tak dapat keputusan, malam tu masing-masing baliklah. Bila balik, Allah datangkan wahyu melalui mimpi. Itu mimpi. Jadi datanglah wahyu melalui mimpi, dan para sahabat melalui ilham dalam mimpi. Jadi sahabat tak boleh terima wahyu kan. Jadi sahabat boleh terima ilham. Jadi dalam mimpi. Jadi itulah esok pagi-pagi Sayyidina Bilal bin Rabah memulakan azan. Azan subuh. Azan ni mula pada waktu subuh sebenarnya. Bermula waktu subuh. Jadi esok subuh-subuh Bilal bin Rabah ataupun Abdullah bin Kaltum di atas Jabal Uhud di azan. Kalimah azan ditambah dengan as-salatu khairun minan naum kan, subuh. Sebab itu doanya tak sama dengan doa lepas azan zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh lain. Kita nak tahu dalam kitab Bidayatul Hidayah, tasawuf yang disusun oleh Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam. Kitab tasawuf ada di situ, kitab tasawuf yang saya selalu pagi ajar subuh, Ahad saya ajar di sini kuliah subuh. Dia doanya lain. Allahumma inni as'aluka indah huduri salatika. Kan? Sesungguhnya aku mendatangi untuk menunaikan sembahyang. Bidu'aika, dan berdoa kepadamu ya Allah. Idbarika, dengan idbaril lail, daripada malam ke waktu pagi. Kemudian wa idbari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Kalau nak lebih jelas tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah tasawuf. Lain kalau waktu zuhur, asar, maghrib, isyak semua hafal. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarfa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'atul maqamal mahmud alladhi wa'addah ya arhamar rahim. Tapi orang tak belajar, dia tedah itu. Doa untuk subuh, lepas solat subuh, azan subuh dengan zuhur, asar, maghrib ada sama aja dia kata. Sebab dia tak belajar kitab. Dia kena belajar. Dia belajar tahu subuh lain jawabnya, doa dia lain. Ya Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa du'aika wa adibari lailak. Dia memohon pada saya dari waktu malam sampai ke pagi. Wa adibari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tak? Itu ada doanya dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita jangan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu untuk zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi itulah wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tak layak menerima wahyu. Dia terima ilham. Bila dapat mimpi-mimpi yang bagus itu ilham. Kita pun kalau tidur dengan baca doa, dengan apa, ya tak? Tiba kita dapat mimpi malam tadi, mimpi ilham dari Allah Ta'ala bagi. Ya tak? Nak tahu? Mimpi apa? Mimpi kahwin. Bahaya mimpi kahwin. Mimpi bersanding lah apa, ya tak?
kata orang tua-tua. Yalah, kalau mimpi kahwin tu orang nak meninggal kata dia. Tak? Wallahu alam tu kata orang tua-tua. Dengan mimpi kahwin ni takut ni. Yalah. Sebab kita dipakaikan baju macam orang meninggal lah. Orang meninggal kan pakaikan baju semua. Tu mimpi takut dia. Jadi kita pun perasaan ya kan mati kan. Jadi pencerahannya sebagaimana yang dipahamkan dari hadis tersebut. Kemudian disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW melalui malaikat yang ditugaskan membawa wahyu ialah malaikat Jibril alaihissalam. Dan pengajarannya itu tidak mungkin diketahui serta dipahami kecuali pengajaran dengan belajar. Sebab ilmu ni kita tak boleh faham kalau kita tak belajar. Tak ada pencerahan. Ya, bila satu-satu ilmu tu kita dapat ada pencerahan baru kita faham. Dan kita baca buku aja tapi tak ada penjelasan. Kan itu khawatir. Ya, aku dah pandai baca buku je, tak payah datang. Ya, pencerahan tak ada. Ya, jadi kita perlu ada pencerahan. Itu sebabnya ada muafakat ataupun tabayun. Ya, tabayun ataupun pencerahan. Sebab itu tiap-tiap orang yang beragama wajib mempelajari pengajaran agama serta memahami supaya dapat beriktikad. Apa makna iktikad? Berpegang teguh. Iktikad, berpegang teguh. Dan beramal dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Pegang teguh, kita ada iktikad. Ya, iktikad kita maknanya pegangan kita. Kita ni di Malaysia pegangan yang kita perlu kita pelajari ialah iktikad ahli sunnah wal jamaah. Iktikad ni banyak pegangan-pegangan. Ya. Kita khawatir orang faham. Ni kadang-kadang di Malaysia ni banyak fahaman. Ya. Apa dia? Iktikad Jabariyah ada, Qadariyah ada, Mu'tazilah ada, Murji'ah ada. Apa ni? Kadaniyah. Oh, iktikad pahaman Kadani. Pahaman Kadani tu. Ini ada di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ada Kadani. Pahaman Kadani ni dia percaya kepada satu tempat aja. Dia sembahyang satu masjid je di Ceras tu, warna hijau masjid dia. Pahaman Kadani. Itu sembelihan dia ahli sunnah wal jamaah kata kalau dia buat sembelihan dia pakai songkok kopiah tu. Berarti pahaman dia. Dia tak sembahyang di masjid itu. Ya, inilah nak diruntuhkan payah. Pahaman Syiah. Syiah ni Murji'ah lah. Yang keluar salah satu daripada pahaman yang Khawarij di zaman Nabi, di zaman semua, di zaman Sayyidina Ali karamallahu radhiyallahu karamallahu wajhah. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah tak sepahaman dengan Muawiyah. Muawiyah anak Abu Sufyan. Jadi Muawiyah dia menyangka dia boleh ganti sebagai khalifah yang terakhir. Sedangkan khalifah ini lantikan dari Rasulullah SAW daripada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. 4 ni saja yang boleh jadi khalifah. Khalifah yang muktamar, yang dilantik oleh Rasulullah SAW. Tapi Muawiyah dia menggunakan, ya, dia kata dia juga layak. Semua sahabat mati terbunuh kecuali Abu Bakar Siddiq yang tidak terbunuh. Ya, semua. Tapi terbunuh bukan di dalam peperangan. Sahabat semua kuat-kuat. Tak boleh siapa mengalahkan dalam peperangan. Dia pukul, curi, tak? Sayyidina Ali, ya, ketika Umar bin Khattab menjadi imam dipanah dari belakang. Dipanah mana? Orang tengah sembahyang, dipanah di belakang. Dia tak sedar sampai habis sembahyang subuh tu baru dia sedar sakit. Bila sakit dicabut oleh sahabat, nanti aku sembahyang sunat dulu. Dia sembahyang sunat baru tak rasa sakit. Kita ni baru nyamuk lalu pun rasa dah. Macam mana iman kita?
Baru nyamuk lalu dia. Ngeng. Oh, dah tak boleh dah. Umar Ibn Khattab, dia nak supaya tak sakit cabutan anak panah tu, maka dia sembahyang sunat. Tak sakit bila dicabut. Masa dia tak sembahyang, sakit. Ini Umar Ibn Khattab. Ya. Kemudian Osman Ibn Affan, dia mentasbih Quran. Kan Quran susunan Osman Ibn Affan. Setelah Umar Ibn Khattab, dulu Osman Ibn Affan menyusun balik. Dijadikan resam Osmani. Ini kan ada resam di zaman Osman Ibn Affan. Yang Quran kita dibaca resam Osmani. Di zaman Osman Ibn Affan. Dia semak lah. Dia lah masa tu dia jadi khalifah. Tengah dia semak, ditikam di belakang. Ini berlaku ya, zaman dulu. Dia matinya pun kerana pukul curi semua. Bunuh curi. Tak ada. Kalau direct, dia memang menang. Kuat-kuat dia sahabat. Ya tak? Sayyidina Ali begitu. Tengah sembahyang. Ya tak? Tengah sembahyang. Ditikam di belakang. Ali ni badan ni slim. Dia tak gemuk. Muawiyah pada dia gemuk. Muawiyah. Bila ditikam juga Muawiyah dari belakang tengah jadi imam. Tapi Muawiyah hanya rosak buah pinggang. Sebab dia gemuk badan dia kan. Dia tak mati. Tapi Ali mati sebab kecil badannya. Itulah. Ini berlaku ya di zaman pemerintahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik. Maka demikian seseorang yang berilmu apabila ditanya kepadanya perkara atau hukum agama yang tidak diketahui jawapannya dengan cara yang benar, hendaklah berterus terang menjawab dengan mengatakan tidak tahu. Kalau saya ni orang tanya, saya tak faham, saya akan rujuk. Saya akan rujuk ataupun saya minta tempoh. Jangan jawab tadi, malu dia, nak jawab malu dia, tak jawab malu dia kata. Itu tak boleh. Sebab itulah minta maaf kita kalau nak mengajar tu kena banyak membaca kitab-kitab yang lain, rujuk ya. Sebab kita macam akidah. Kita rujuk bukan satu kitab. Ahli Sunnah wal Jamaah itu rujukan ya, Misbahul Munir, Asas Akidah Tauhid, ya tak? Banyak lagi. Risalatul Tauhid, banyak kitab kita nak kita baca. Bukan satu kitab sebab lain. Ya, perbahasan tu banyak. Macam contoh perkelahian di antara siapa? Ya. Bukan perbahasan di antara Basir. Basir ini pembawa pahaman Mu'tazilah. Manakala Hasan Al-Basri ini sebagai wali Allah. Dia wali Allah tu Hasan Al-Basri, dia taraf dia. Jadi dia tengah mengajar ni, tiba-tiba Hasan Basir itu menimbulkan persoalan. Dia mengatakan berpegang dengan iktikad Mu'tazilah. Adakah dia kata Hasan Al-Basri, adakah orang yang melakukan dosa besar itu layak masuk dalam surga? Dan dia, setiap manusia yang dah mati, adakah dia layak bertemu dengan pencipta dia? Kata siapa? Basir ini ya, yang berpandu kepada pahaman Mu'tazilah. Jadi perdebatan di antara mereka, akhirnya Basir tak puas hati tentang apa yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mempunyai dalil-dalil Al-Quran, tapi Basir dia kata setiap orang yang mati dia tak akan jumpa dengan pencipta dia kalau dia berdosa besar. Sedangkan hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, ya, dia kata kullu ummatin yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk dalam surga. Dan ya, man ta'ati ila Allah, yang taat pada Allah, faqad aba, mereka ada yang degil. Yang degil pun wa man ta'ati dakhulul jannah, siapa yang taat dengan perintahku, dia sembahyang, dia lakukan yang rukun-rukun, walaupun dia buat dosa tapi dia tetap taat, tapi tidak mensekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah, dia layak masuk surga, kata Rasulullah. Tapi kata Basir tak mau, dia tak boleh. Itu yang dibidas pertengkaran ilmu lah di antara Hasan Al-Basri, ulama
tauhid, akidah, iaitu dia sebagai wali Allah, dia kuat beramal. Ya. Hasan Al-Basri ini orang kaya, tetapi dia pakaian yang qanaah, sederhana. Bajunya dijahit, tampak, tapi bersih. Dia Hasan Al-Basri. Ya. Duitnya yang ada diagihkan untuk infak, buat masjid, buat itu, buat ini. Ini Hasan Al-Basri. Dia orang sufi. Itu yang digelar wali Allah. Ya, orang tasawuf. Ini orang tasawuf. Dia pakai sekadar aja yang boleh dipakai untuk solat, untuk ibadah. Makan tu dia tiap-tiap hari dia akan berpuasa. Selang sehari puasa. Hari ini puasa, esok tidak, lusa puasa itu. Bulan tidak. Kita banyak makan daripada puasa. Jadi Hasan Al-Basri, wali Allah. Sebab itu orang yang warak. Ya, harta banyak, keturunan kaya, tapi dia infak. Hasan Al-Basri, dia qanaah, sifat kesederhanaan dia. Sampai orang semua kagum dengan cara hidup dia. Ya, tomak ninah dia. Ini Hasan Al-Basri. Jadi perkara di antara Basir, maka Basir dihalau daripada majlis ilmu, keluar dia merajuk dari pergi ke Basrah. Ke Basrah dia menegakkan agama kepahaman Mu'tazilah. Itu yang timbul kumpulan salaf, iaitu Abu Hasan Al-Asari dan Abu Mansur Al-Bataribi An-Tauhid. Timbul ya pahaman ahli sunnah wal jamaah untuk membetulkan. Baik. Jadi kita faham. Lalu menjawab dengan mengatakan tidak tahu kalau dia tak tahu, dan jangan cuba memberi jawapan yang keliru atau mencari jalan untuk menutupi kekurangan ilmunya. Inilah kita takut. Sebab itu kita nak jadi guru, mengajar kuliah-kuliah ni, kadang-kadang saya pun takut. Itu yang kadang jadi kestrik, memikirkan persoalan kalau ada. Kalau yang saya masuk kelas kuliah tu semua diam, tak apa, saya suruh duduk saja. Betul. Nah, kalau saya masuk kelas kuliah tu tak ada pertanyaan, soalan, diam ada. Ada pun 2-3 orang yang dipaham betul. Tu faham betul, saya pun alhamdulillah lah. Balik saya berdoa, ya Allah, alhamdulillah tak ada soalan. Betul. Ada yang kadang-kadang ya ditimbulkan di soal. Jadi bila soal kita ni kalau tak ada, awal kita ketemu tolaah tu, nak jawab tu semua salah. Jangan lepas diri. Tak boleh. Allah tahu. Salah kita jawab tu Allah tahu. Jangan kita boleh. Itu yang kita khawatir. Sebab itulah kita kena merangkumi ni ilmu ni. Setakat kalau kita nak jawab boleh lepas, tapi Allah tak lepaskan kita. Walauzubillah. Ya tak? Sebab jawab kita tak menepati apa yang ditanya oleh sebulan. Jadi yang kedua menunjukkan bahawa agama adalah terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Agama terdiri pada iman, Islam dan ihsan. Apa dia iman? Apa dia Islam? Kita tahu Islam. Apa dia ihsan? Ini persoalan di antara baginda Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dia satu ketika baginda sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Lalu malaikat Jibril menyerupa sebagai lelaki yang tampan, pakai serban, baju putih, janggut ikal mayang. Dia yalah, cantik kan? Malaikat Jibril menyerupa manusia yang tampan. Cuba bayangkan. Sahabat tak tahu. Seorang musafir yang datang tidak diketahui oleh para sahabat. Sahabat pun tak tahu siapa dia. Tapi Rasulullah SAW tahu. Sebab guru dia. Ketika bila Rasulullah belajar dengan Jibril? Ketika di Gua Hira. Ingat tak? Ketika di Jabal Nur. Orang panggil sekarang bukan Gua Hira, Jabal Nur. Ketika uzlah Rasulullah SAW duduk beruzlah di Gua Hira, datang Jibril mengajarkan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dia kenal mula-mula. Guru dia
mengajar dia. Sebab Rasulullah bertaraki dengan malaikat Jibril. Tu. Sebab itu dalam Quran ada tulisan tak? Tak ada jim. Ada tak? Jim tu Jibril. Ya. Semakkan Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita kena faham. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dengan 3 soalan. Ya Muhammad Rasulullah SAW. Jibril tu duduk. Dia duduk Rasulullah di masjid bukan macam kita. Puan, saya tak boleh duduk iftiras. Ya, duduk iftiras untuk itulah sementara kita antara 2 sujud tu sakit di lutut ni, tambah-tambah usia. Boleh duduk iftiras lagi? Tak boleh. Tak boleh lah duduk atas kursi lagi, tak boleh. Betul tak? Boleh tak duduk iftiras? Tak boleh kan? Sebab kita duduk atas kursi, sembahyang atas kursi, lagi tak boleh. Apa sebabnya? Tak boleh duduk antara 2 sujud. Jadi Rasulullah SAW iktikaf, dia iktiras, duduk antara 2 sujud. Hai, saya tak mampu. Tak, dan tak boleh langsung. Jadi datang Jibril menemukan 2 lututnya dengan Rasulullah, dekat antara Rasulullah dengan Jibril. Bertemu 2 lutut Rasulullah dengan Jibril. Jadi mengadakan 3 soalan. Ya Muhammad Rasulullah SAW, habarni ya Muhammad ma makna iman. 1. Tanya, ma makna iman. Dijawab Rasulullah SAW, al-iman sittah. Iman ada 6. Ya tak? Apa dia? Al-iman ilallah. Ya tak? Beriman pada Allah. Kedua, beriman pada malaikat. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada kitab Al-Quran. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada kedudukan kita. Yakin kita jadi miskin ke, kaya ke, apa ke. Ya. Penentuan kita tu, kita wajib beriman. Tak sama penentuan. Kita lahir, semua lahir. Satu hari 10 orang lahir. Tak sama. Yang seorang tu lahir bapaknya sultan. Tak sama. Yang satu lahir tu bapaknya miskin. Yang satu lahir bapaknya tak sama. Tak kedudukan. Jadi itu lahir pun tak sama tak? Itu pun tak sama. Itu dia. Jadi beriman, yakin, wajib percaya kedudukan. Berubah. Perubahan demi perubahan. Itu iman. Maka iman itu dibahagikan kepada 3. Iman itu dibahagi kepada 3. Yang 6 tadi, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya kepada kitab Allah, Al-Quran, percaya kepada hari kiamat yang akan tiba, percaya kepada kedudukan, perubahan demi perubahan. Kita ni ada perubahan. Ya, dulu muda, usia, lepas tu panggilan pun tak sama tak? Sama tak? Dulu adik, lepas adik, abang, lepas abang, ayah, lepas ayah, atuk, lepas atuk, oyang. Banyak pun. Itu pun dah tahu dah. Perubahan. Wakini syarra ma qadai. Wakini syarra ma qadai. Disebutkan dalam doa kunut kan? Ada. Wakini syarra ma qadai. Manusia ni boleh berubah-ubah. Tak sama. Bahagia, susah, sakit, sehat, semua penentuan Allah Ta'ala. Itu nama iman. Bahagian ni bagi 3. Apa dia? Pertama, ikrar bilisan, iman. Menyebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tasdiq biqalbi. Tetap dalam hati kita percaya ada Allah, ada Rasul, ada kitab Allah, ada semua. Wa tasdiq biqalbi. Kemana pun kita percaya ada Allah. Ya, kita duduk di hutan, kita duduk di rumah, kita duduk di mana pun, kita yakin Allah tu juga Allah yang ada. Yang ketiga, apa? Wa tab'alu bil arkan, melakukan rukun-rukun yang difardukan. Itu iman. Sembahyangnya, ya, zakatnya, ya, semua ibadah-ibadahnya itu wa tab'alu bil arkan. Ataupun wa tab'alu bil af'al, perbuatan-perbuatan itu
bahagian iman. Lalu Rasulullah ditanya lagi oleh Jibril, "Habarti ya Muhammad, ma makna Islam?" Nah, dia tanya mana Islam. Islam al-khamsun, ada 5. Pertama syahadah. Syahadah ni mesti. Sebab itu orang kafir boleh masuk Islam dengan pembukanya adalah syahadah. Sebab tu saya ramai masuk kawan kafir masuk Islam. Ramai, alhamdulillah. Lebih daripada 30 orang. Daripada Brunei dulu. Kat sini pun saya ngajar mu'alaf kan. Jadi, ustaz tolong Islamkan, minta tolong Islamkan. Dari Kristian, dari Hindu, dari Cina. Yang kita mudah aja, tak payah dia yang teruk-teruk. Ashhadu, ashhadu la ilaha dia. Macam-macam lah lidah dia. Kalau cerita lo, hak illallah, hak illallah. Boleh lagi sekali. InsyaAllah ada 2 saksi. Sudahlah. Dia dah syahadah. Lepas tu bawa dia ke tingkat 6. Jawi itu tingkat 6, daftar untuk belajar. Ada kelas untuk mu'alaf ya. Dia masuk Islam ni bukannya untung. Orang kafir masuk Islam untung. Sebab dia boleh belajar selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu sekali belajar, kalau dulu murahlah bayarannya allowance, hanya RM20. Tapi masa saya bertugas dulu, saya minta kepada pengarah cuba dinaikkan. Alhamdulillah dapat RM50 sekali belajar. RM20 kalau kali 28 hari, 1,000 lebih. Tak payah kerja datang belajar. Tapi selama 2 tahun. 2 tahun ya, di Kuala Lumpur dah. Di Johor sama juga macam tu. Di Johor, Negeri Sembilan ada kan. Ada. Ini kelebihan orang mu'alaf. Dan dia layak menerima zakat. Dia boleh menerima zakat. Tak? 8 asnaf dia termasuk dah. Ya tak? 8 asnaf. Mu'alaf termasuk fakir, miskin. Apa lagi? Mu'alaf. Apa lagi? Amil. Amil ni untuk puasa je lah. Kalau tak puasa tak adalah amil. Apa lagi? Banyak lagi. Bukalab. Bukalab siapa? Bukan bukalab apa? Ibnu Sabil, orang perang, berjuang. Macam itulah di Palestin. Ya, kita hantar niat zakat boleh. Zakat kita niatkan hantar ke Palestin. Ya. Ibnu Sabil, siapa Ibnu Sabil? Budak sekolah yang miskin. Kita tolong anak sapu, bapaknya susah, anaknya masuk universiti, yalah. Betul. Ada di kampung saya itu namanya Hayati. Suaminya kerja swasta lah. Isterinya pandai mengurut. Pandai apa ni untuk orang lepas bersalin apa tu kan. Dia isterinya dia ambil kursus lah. Jadi dia kata anak saya ada 3 orang masuk universiti. Jadi keadaan susah kan. Akhir siapa-siapa bagi zakat hantar kat dia. Kita baik bagi kat dia lah. Dia berhak. Itu untuk anaknya Ibnu Sabil. 3 orang belajar universiti. Kesian kan. Suami pendapatan kecil. Isteri tukang urut saja. Urut ni berapalah. Orang kampung. Kalau kita sini ada dia punya. Sekali urut berapa? Sekali urut 80, 70, betul tak? Ini ada satu tempat ni namanya Imran. Ada yang urut tu orang buta. Sekali urut 80. Baru kaki. Baru kaki. Ni. Kaki badan. Tu dia adalah sertifikat dia kan. Tempat ni yang apa nama tempat yang buat restoran dulu buat apa nama tempat buat restoran dulu apa? Yang sana yang apa ni?
Saya pun tak tahu dah tempat. Saya terlupa. Ada restoran nasi Arab. Ya. Itulah kat sana tu. Sebelah tu dia ada tempat urut. Imran betul. Dia boleh bawa balik. Kalau kita tukang urut sukarela je, ada yang bagi RM20. Tapi itu tetap tak percaya pergi Giant, ada harga tulis lagi. Masuk je kenalah bayar. Tu. Ni. Tapi ini tukang urut kampung. Kita pun faham lah. Murut tu letih hoi. Ingat tak letih? Letih. Murut tu dengan bertenaga. Kadang-kadang bagi RM10 je sampai hati tu. Macam gunting kepala pula. Baik ya. Ini. Jadi melaksanakan soalan yang ketiga. Tadi dia kata iman, Islam. Yang ketiga ihsan. Apa dia ihsan? Ihsan ini ialah suatu amalan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Itu pelajaran ihsan dengan ilmu tasawuf. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jelas di sini berarti bahawa seseorang yang beragama hendaklah menjadi orang yang percaya menurut etika yang sebenar, yang beramal menurut apa yang diperintah, melakukannya serta meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakannya dan melaksanakan segala ibadah itu, amal kebaikan dengan cara yang sebaik-baiknya pada zahir dan batin. Maknanya zahir kita sembahyang, batin kita khusyuk. Ini sembahyang nampak sembahyang tapi batinnya entah ke mana. Sembahyang hatinya hayal. Tu. Sebab itu kita sembahyang, sebelum sembahyang tu banyak istighfar. Betul. Ingat kita sembahyang tak diganggu. Banyak gangguan. Siapa yang ganggu kita dalam sembahyang? Siapa? Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Betul tak? Jin dan manusia, betul tak? Tak percaya. Kita belum sembahyang asar. Suami kata, panggil isteri dah. Dia panggil apa? Yang. Darling. Romantik betul. Dia kata, darling. Apa? Lepas asar kita pergi shopping kejap. Pergi Jekyll. Salah dah. Contoh lah. Ya bang. Okey bang. Contoh. Panggil suami apa? Ayam. Darling. Dalam. Awak sampai hati. Tiba-tiba dah sembahyang dulu. Tengah sembahyang nak beli kain apa ya. Tu daripada manusia tadi yang suami ajak. Tak apa sedar dalam sembahyang timbul. Siapa yang itu khonas itu kerja yang khonas itu apa? Ya, manusia dengan jin. Minal jin nanti wanas. Jin tu mengusik kita. Itu syaitan namanya, usik kita. Bisikkan, cepat lagi dah sembahyang. Dah tunggu dah suami. Nak pergi cekal tu kata dia. Kita pun dah sembahyang. Cekal nak beli apa ya? Rekaat pertama selamat. Rekaat kedua selamat. Rekaat keempat pula dia tiba. Jangan main. Jangan busuk macam mana pun. Sebab itulah Allah mengatakan surah Al-Mu'minun sebagai satu dalil. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Allazina hum li salatihim khashi'un. Apabila dia sembahyang khusyuk. Kita sembahyang tak khusyuk. Allah, macam mana? Sebab itu berpesan. Ini belum sembahyang ni. Darling, belum sembahyang. Janganlah bagi tahu. Selesai air sembahyang dulu dia. Tak. Kalau sembahyang berjemaah, macam mana? Kita berjemaah pula. Kena pula suami itu lambat. Lambat ni kata nak pergi. Kalau tutup dah apa. Ya Allah. Itu namanya khonas. Usirkan daripada manusia dan jin. Kecuali
Kecuali wudu satu syaitan aja. Siapa dalam syaitan? Kita wudu ni, tengah wudu kita dah siap. Aku dah basuh tangan belum? Dah ulang balik. Kadang-kadang kita tengah kentut, dah wudu, tiba-tiba ditiup dia pohon kita. Kentut ke aku ni? Ini kerja syaitan ni. Siapa dalam syaitan? Itu dicerita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu Bidayatul Hidayah itu seronok kalau kita belajar betul-betul. Satu, nama syaitan Walhan. Walhan namanya. Wa alif lam ha alif nun. Walhan. Nama syaitan. Ganggu dalam wudu. Itu memang. Itu sebab itu. Ihsan kita tahu dari mana kerosakan-kerosakan ibadah kita ni daripada iaitu ihsan, iaitu tasawuf. Baik. Dan dikehendaki dengan yang pertama ialah perkhabaran tentang terlampau banyak hamba-hamba dan anak-anak mereka, hingga anak seseorang hamba mempunyai kedudukan seperti tuannya. Dan dapat diartikan juga bahawa hamba-hamba akan melahirkan raja-raja yang akan mengendalikan negara. Seseorang melahirkan anak dari seorang hamba, kemudian dijual. Setelah besar, anak itu membeli pula akan ibunya sendiri. Banyak terjadi kerosakan dan kekacauan, dan banyak berlaku kederhakaan terhadap ibu bapa. Ini berlaku kerosakan-kerosakan hidup. Ini perlu diketahui. Ya, perlu diketahui. Ini yang pertama. Manusia yang pelampau. Pelampau ni anak menderaka bapa-bapa. Bila kita suruh melengking dia, anak tu melengking mak bapak, pedih hati mak tu. Ramai. Kadang-kadang kita ni lupa. Sebab itu kadang-kadang kita kena ingat man zalamu zulima. Bila kita menzalimi seseorang, Allah akan datangkan orang lain menzalimi kita. Sebab kita takut nak menzalimi orang. Kita buat khianat kat orang, Allah datangkan orang lain buat khianat kat kita. Itu yang kita khawatir. Sebab itulah kita kena selalu waspada, nak bercakap berhati-hati. Betul, saya pun sendiri selalu, ya Allah, selamatkan diri saya. Ya, mudah-mudahan mulut. Allahumma fa'ani bi badani, doa kita. Allahumma fa'ani bi sam'i, Allahumma fa'ani bi basari, Allahumma fa'ani bi lisani. 4 perkara kena jaga. Manfaatkanlah tubuh badanku, manfaatkanlah pendengaranku, manfaatkanlah mataku, manfaatkanlah lidah. Ya, supaya tak mengata orang. Ini kadang-kadang ni tak, tanpa sedar kita dengar. Ya, kita dengar, kita kata seseorang, dah pula kita join dengan dia. Yalah, tu cukup ya pun jadi dah. Bahagiannya habis. Amal kita lari kat dia. Amal kita yang malam tadi, tahajudnya, solat tasbihnya, solat apa, habis lari kepada orang yang kita kata. Untung tak dia? Untung tak dia? Kita kerja, sebulan kita kerja, gaji orang lain ambil. Apa rasa? Umpama gitulah. Sedih kan? Ini melampau. Ini yang pertama. Ini nasihat. Yang kedua ialah orang miskin. Orang-orang miskin yang sengsara, yang dahulunya tidak pernah berpakaian dan berkasut, sekarang telah dapat menegak, membangun, meninggi-ninggikan binaan dan gedung-gedung yang indah, permai serta mendamai, ya, mendiaminya dengan kemegahan. Mana? Iyakah? Kamu lompat? Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Patut tengok muka saya bulat je. Melompat dulu je. Terima kasih.
Terima kasih. Saya ni benda ni kena angin. Saya tak tengok. Baik. Jadi yang dia menunjukkan bahawa tidak ada siapa pun di antara manusia yang dapat mengetahui masa kedatangan hari kiamat. Jamaah, saya pun melanjut terus. Terima kasih dah. Kalau tahu tu tegur lah, beritahu. Ini kena angin kan tu. Mata tak tengok yang nombor. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jika ada orang yang mengaku dapat mengetahuinya, maka teranglah dustanya. Sedangkan baginda Nabi sendiri, sewaktu Jibril bertanya kepada baginda tentang hari itu, lalu baginda menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Tengok budi bicara Rasulullah SAW. Pandai tak? Dia tak jawab. Dia tak? Tidak orang yang ditanya daripada lebih tahu daripada orang yang orang yang bertanya itu lebih pandai daripada orang yang ditanya. Rasulullah menjawab dengan medahnya. Dia kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Masalah ini Tuhan beritahu. Sebab yang bertanya itu malaikat, yang ditanya Rasulullah, tak? Sedangkan Rasulullah tu tahu, kan tak tahu dia Rasul, tapi ini namanya rendah hati. Nah, rendah hati. Ya. Itu sebabnya bila orang bertanya pada saya, kadang-kadang saya kena wallahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, hanya sedikit-sedikit saya boleh jawab wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Kadang-kadang ni kita nak menjawab dengan tepat pun tak boleh. Baik. Ini menunjukkan bahawa baginda tidak mengetahuinya. Hanya yang dapat diketahui tanda-tanda kehampiran hari kedatangan, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tersebut. Di sini dapat ditambah sedikit lagi keterangan mengenai tanda-tanda hari kiamat, iaitu tanda-tandanya adalah terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, bahagian tandanya yang kecil. Kedua, bahagian tanda yang besar. Apa tanda yang kecil? Ini tanda aja. Ya. Tanda yang kecil ialah banyak didapati kekurangan ilmu dan amanah. Banyak didapati pekerjaan fasik dan khianat, serta pembunuhan yang tidak dibenarkan. Banyak terjadi pengangkatan ketua dari orang-orang fasik. Orang tak jadi ketua, sembahyang tidak, puasa tidak, jadi ketua. Ini bahaya. Ya, kita macam mana pun ramai. Sebab itu diayatkan dalam Quran, ada dalam surah Al-Imran. Dia kata minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku beriman pada Allah tapi dia fasik. Kau percaya ada Allah? Percaya, wajib. Percaya ada Rasul? Percaya. Siapa tak percaya Rasul? Wajib. Kenapa tak sembahyang? Alah, nanti dululah. Nantilah ada tua-tua baru sembahyang. Dah pencin. Nantilah nak masuk kelas, nantilah ada pencin, masuk kuliah, pergi masjid, tak pencin sibuk. Ya, ramai yang itu. Betul. Kalau tak main-main memang waktu dia kerja, sibuk. Abang tak pergi masjid ke? Sibuklah, letih, buat kerja sekolah banyak. Kalau guru lah, banyak kan. Memang kerja sekolah bawa balik rumah kadang-kadang. Ya Allah, nak raih pun, ya Allah, pening kepala dia. Ni kita pernah jadi guru, pernah semua kan. Jadi itu banyak berlaku. Ya. Dan ramai atau banyak berlaku perkara yang menghinakan agama serta kemenangan selalu di pihak orang yang mengerjakan perkara mungkar, sedang orang-orang yang melakukan perkara kebaikan dibelakangkan.
Ini banyak. Minta maaf lah. Ya. Ada kadang-kadang ya, orang yang tahu tentang hukum tak dilantik. Ya tak? Sebab orang tahu hukum banyak membangkang. Tahu hukum. Ya tak? Orang tak tahu hukum ikut aja. Itu bagus dilantik. Senang aku buat kerja. Tu. Dia jadi bos. Saya. Tak? Payah sangat tu. Ini kena. Sebab ni penting. Sebab itulah kita kena jaga. Ini ramai dah. Ya. Yang jadi apa ni semua bukan ahli agama. Tak? Yang ahli agama. Tak? Di mana letaknya? Baik. Tanda-tanda besar di antaranya ialah terbit matahari dari pihak barat dan terbenam pihak timur, sebelah pihak timur. Menurut pendapat setengah ulama bahawa kejadian ini berlaku sehari sahaja. Kemudian matahari terbit sebagaimana biasa. Dan akan ada pula yang berpendapat kejadian tersebut berlaku selama 3 hari. Selepas itu terbit sebagaimana biasa lagi. Dan sejak dari kejadian ini mulai tertutup pintu-pintu taubat wal uzubillah. Kita sebelum sekarang matahari masih kan. Tak apa, masih ke sana. Jadi bila sampai ke barat nanti tak ada. Taubat tu langsung tak ada. Antara sehari dan 3 hari wal uzubillah. Itu dah teruk sangatlah. Ni tak ada kiamat. Jadi kiamat ni bila datang, macam mana? Kalau boleh kita mati jangan sebelum kiamat lah ya. Boleh. Kiamat ni dengan dajalnya, dengan Allah. Sekarang ni berlaku. Sekarang ni tengok mula daripada Palestin. Kita ingat orang Islam ni kita di Palestin dibuat macam tu kita selamat. Tak. Dia mula daripada negara Arab dulu. Penjajahan, kezaliman, ya. Kalau tapat nanti jadi perang dunia lah. Ada. Perang dunia kedua habislah. Perang dunia pertama dah teruk lah. Apa berlaku? Dikotak-katikkan kita. Ya. Tengok dia bila jajah, tengok. Contohlah Malaysia dijajah. Estate. Kalau puan nak tengok. Kat Selangor tu sepanjang-panjang estate. Sini pun panjang estate. Siapa yang ambil hasil? Tanah kita. Tanah Malaysia. Tak, di Bagan Datuk sepanjang-panjang estate. Tanah siapa? Tanah orang Malaysia. Dijajah oleh British. Sampai sekarang British dapat hasil. Bukan cucu dia, cucat-cacat cocot dia dapat. Hasilnya tak dapat itu. Tengok bila negara dijajah oleh bangsa asing. Itu bukti, itu perang pertama ya tak? Betul? Bok dia tahu lah ya tak? Bagan Datuk tu sepanjang. Estate tu. Orang Melayu dapat beli berapa? Orang kita dapat beli berapa? Tak banyak. Semua estate. Sepanjang-panjang estate. Ya Allah. Berjuta-juta ikan. Bukan sikit. Dia orang yang dapat hasil. Itu sebenarnya yang kita tahu. Sebab itu Brunei cerdik tu. Negara Brunei cerdik. Saya duduk Brunei 27 tahun, saya tahu dah. Sebelum merdeka, Sultan Brunei ditanya. Masa itu orang-orang yang luar menghantar surat kepada Baginda Queen supaya yang duduk di negara Brunei masa ini boleh otomatik jadi warga negara. Dia Brunei. Apa cakap bahawa di Brunei? Beta dan negara beta, rakyat beta tetap rakyat beta. Siapa-siapa yang duduk negara beta boleh mencari rezeki di negara beta, tapi bukan rakyat beta. Senanglah dia cakap. Baginda Queen saya dapat merdeka. Mana ada jajahan? Apa dia? Yang ada pun sikit-sikit aja. Apa dia? Pegawai besar-besarnya je yang ada. Yang menjalankan tentang minyak Shell dia, perjalanan Shell. Dia ajarlah sikit-sikit orang-orang tempatan dia tak pandai supaya orang dia datang lagi. Tapi orang tempatan pandai. Ambil
Ambil bagian, ambil. Sekarang orang British tak berapa ada. Itu di Brunei. Cerdik tak? Cerdik dari pengalaman negara-negara kita yang ada kan. Dia tahu jumpa. Cerdik. Itu nama dia cerdik. Sebab dia merdeka tahun 84. Kemudian sekali. Kita tahun berapa? 66 tahun dah lama kan. Merdeka. Ada tak? Saya dah ada lah. 67 lah merdeka. 57. Saya besar juga dah. Saya 54. Siapa yang belum 50 lepas 57 tak jumpa merdeka. Baik. Itu sebenarnya merdeka. Tapi di Malaysia merdeka tak selesai lagi. Banyak estate. Negeri Sembilan banyak estate tak? Ada lah. Siapa kerja? Pekerja ni siapa? Paria kan? Betul? Tapi orang-orang ni cerdik. Anaknya semua jadi doktor. Belajar pandai-pandai. Betul tak? Saya ingat tu, ada satu orang tu, dia doktor. Doktor pakar lagi. Dia cerita sesuatu. Bapa saya daripada India, dia ambil dulu haji. Bapa saya tukang cangkul di estate, pakai cawat lagi bapa saya, mak saya. Saya malu gitu dia. Dia cakap, dia cerita sini. Tapi bapa saya gigit suruh saya belajar. Saya sampai habis doktor pakar. Tapi adik-adik semua saya belajar. Bapa saya dah tak ada, dah meninggal. Itulah. Tapi lah saya dapat sikit demi sikit kenangan. Sebagai kenangan saya beli tanah estate. Tanah estate dibeli tu sikit. Dia sekarang ada, dia beli tanah estate dah ada 37 ekar. 37 ekar. Ini adik-beradik dia buat tanah estate. Jadi kan ambillah pekerja orang luar ya tak? Kan susah. Inilah dijual. Tapi mahal lah. Tanah estate mahal. Beza. Itu bila tanah estate tu dinamakan geran hitam. Sebab saya ada. Bapak saya dia tanah estate. Saya jual nanti. Saya tolong jual. Tanah lot yang kelima. Jauh. Susah nak bagi. Nak bagi paraid pun payah. Jual bagi duit je paraid. Adik-beradik lagi senang urusan. Sebab saya balik dari Brunei, baru saya menguruskan tanah tersebut. Payah. Sebab urusannya ibu pejabat di Ipoh. Ipoh, Tapak, Teluk Intan. Wah, sakit pada orang. Kalau di sini senang. Serban aja dekat lah. Ibu pejabat juga kecil lah serbannya. Kalau Perak di Ipoh, besar lagi Perak. Jual paraid. Baik. Jadi terang di sini. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda yang besar. Di antara ialah terbitnya matahari tadi sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Dia terbalik. Menurut pendapat setengah ulama, kejadian ini ada berlaku sehari saja. Ada pendapat mengatakan 3 hari. Dan terbitnya sebagaimana biasa lagi. Sejak kejadian ini mula ditutup pintu taubat kita. Sementara itu, para ulama telah berlainan pandangan pendapat mereka tentang masa penutupan taubat itu. Sebagian mengatakan bahawa penutupan ini itu sampai hari kiamat. Yang demikian tidak diterima lagi Islam orang kafir. Orang kafir masuk Islam tak terima dah. Dan taubat orang mukmin yang derhaka pun tak diterima. Sebagian lagi mengatakan bahawa penutupan itu tertentu kepada orang kafir saja. Orang kafir saja yang berada pada waktu kejadian tersebut itu berlaku. Yang demikian berarti tidak diterima Islam mereka itu. Adapun orang-orang mukmin yang derhaka pada waktu itu tetap juga diterima taubatnya. Ini pandangan yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri tadi. Hasan Al-Basri tadi tidak. Orang yang beriman, dia telah beriman, dia buat jahat macam mana pun, bila dia taubat diterima. Tapi orang kafir dah tak boleh. Ini pandangan muktamad. Maknanya kita boleh lagi bertaubat. Ini tak? Ini pandangan. Jadi habis.
sebabnya. Apa kesimpulan yang kita peroleh di dalam hadis yang kedua? Kita baru masuk hadis ketiga ni. Apa kesimpulan yang kita dapat? Pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul menghendaki kita hamba ini sentiasa melakukan segala kebaikan menurut ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita ni wajib meyakini tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. 3 perkara ni wajib meyakini. Tentang iman, ya, iman kita kepada Allah, perubahan kehidupan kita, kematian kita, itu adalah penentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Islam, kita wajib melakukan rukun-rukun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada sebab-sebab yang tidak dapat dilakukan kerana ma'ad darurah, ya, kesehatannya. Tetapi tentang solat, selagi dia waras, akal dia sehat, wajib, walaupun dia terbaring, tapi dia masih dapat mengenal anak isteri dia, kecuali dia nyanyuk. Dia nyanyuk dia tak kenal anak dia, isteri dia pun tak kenal dah. Walauzubillah, ya. Anak pun tak kenal, isteri tak kenal. Siapa kau? Ya Allah, apa rasa gitu? Kita yang jaga dia. Apa dah? Siapa kau? Isteri kita yang duduk hari-hari dengan dia. Siapa kau? Habis lah. Habis. Nangis tak kita? Kita yang waras ni menangis kan? Dia tak tahu nak menangis lah. Dia tak kenal kita. Itulah sebab kita nak sayang isteri, suami kita masa kita kenal. Nak cium dia masa kenal. Nanti dia tak kenal kita. Remeh lah kau cium aku ni. Buat apa? Kau sama. Menangis tak kita? Saya nak tanya, menangis tak kalau suami buat macam tu? Menangis tu. Yang dulu tidur bersama kita, semua gurau dengan kita, tiba-tiba hari tu dia kata tak kenal. Hei Allah. Kalau buat tak kenal tu lain. Itu dia bawa perempuan lain, dia buat tak kenal dengan kita, tu lain. Itu balik kau sebabu kau. Jaga. Ini memang tak kenal, nyanyuk. Betul. Dia tak kenal. Saya bukti contoh kakak saya yang sulung. Dia tak kenal. Sebelum dia meninggal, saya jumpa, saya cium dia. Dia benda saya kan. Saya cium dia, dia tak kenal. Tak kenal. Kak ini dia. Amat ni amat. Tak kenal dia. Bila kita nak kenal, kita cerita tentang dulu, tentang kampung. Kita cerita tentang kampung. Baru dia ingat peristiwa kampung, dia meleleh air mata. Itu dia meleleh. Maknanya dia ingat dah. Dulu kat kampung, ceritalah dengan anak sembang ni. Dulu kat kampung ni, ya Allah, dia ketua nasib ni, kakak ni, suara ni sedap. Dia ingat balik. Dia ketua nasib kampung. Dulu kan maraban. Dia kampung kan. Maraban sana, maraban sini, nasib sana, nasib sini, masa muda-muda kan. Dia cerita. Jadi kita cerita balik. Dia menangis. Maknanya dia terkenal tu. Tapi dia tak kenal kita. Anak dia yang jaga pun dia tak kenal. Dia tak kenal. Sampai dia meninggal. Itu bukti nyanyuk. Dia tak kenal. Sembahyang tak wajib dah. Tak wajib apa, dia tak tahu dah. Dia tak tahu sembahyang. Sebab itu kita ingat dalam surah Tin. Kita yakin dalam surah Tin. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Ujung sekali. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Suatu masa kita ni kuat, sehat. Nanti satu masa kita jadi orang lemah.
Bila kita lemah tak mampu, sembahyang pun tak mampu, semua kita buat kerja pun tak mampu, dah tak mampu semua. Ketika itu kita dah nyanyuk, ingatan pun kita dah tak ada, semua dah tak ada. Tetapi masa muda dulu Allah prihatin kepada kita. Waktu muda kita tak tinggal solat, tak tinggal masuk kelas-kelas agama, tak tinggal semua. Kita kuat beribadah, kuat ngaji masa muda, kuat-kuat. Bila kita dah tua, sampai kita tak sihat, kita sampai ke mati, Allah memberi kepada keampunan kepada kita. Ayat itu. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali waktu muda dulu dia beramal kuat, falahu ajrun, baginya untung. Bila dia dikubur dalam bumi, Allah akan mengutus beberapa malaikat akan mendoakan dia tiap hari. Di dalam kubur tu kita, jasad kita, dia akan mendoakan tiap hari supaya kita ini segala amalan kita yang dulu-dulu menjadi pembantu si mati ini tadi dah tak boleh buat apa kerana nyanyuk. Kerana apa? Kerana Allah bersifat adil dalam penghakiman. Ini dalam surah Tin. Tak percaya balik rumah, semak surah Tin. Saya bila baca surah Tin saya menangis betul. Minta Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita bukan sedang jadikan, Allah jadikan cukup dengan peraturan takwim. Ada takwim kan? Kita ada takwim kan sekarang? Kalender ada, hijrah, hari apa, itu takwim. Summa radadna. Allah jadikan kita bukan kosong, Allah jadikan kita ada peraturan undang-undang, peraturan masa. Ya, itu yang buat orang buat kalender, buat apa dia tu. Daripada Allah, pemikiran manusia ni tahu hari bulan ni, hari ni berapa tarikh, hari ni berapa tarikh. Allah yang jadikan. Jadi kita beruntung lah. Ya, jadi kita beruntung. Jadi setakat itulah. Yang ketiga tadi, yang keempat, ya, kesimpulan. Yang keberapa sini? Yang ketiga dah belum kan? Kesimpulan dari kita. Ketiga, yang keempat, kita mesti ketiga, kita mesti menghayati semasa kita badan masih kuat kita buat. Al-khamsun qabla al-khamsin. Ada 5 perkara belum datang 5 perkara. Betul? Percaya tak percaya kena yakin. Masa muda sebelum tua. Masa muda sihat. Tapi kita alpa masa muda, bukan alpa Romeo. Alpa ni lupa lalu. Ya. Masa muda sebelum tua. Masa sehat sebelum sakit. Sehat kita boleh buat. Kita buatlah kebajikan kita mampu. Sehat. Tak kira lah kita masuk kelas ilmu ke apa, datangilah aja. Masa sehat sebelum sakit. Masa senang sebelum susah. Senang boleh datang, anytime boleh datang. Kalau susah, PKP tu mana ada kelas, berjemaah pun tak boleh. Ya tak? Masa senang sebelum susah. Ya tak? Kalau susah tak boleh. Sembahyang pun seorang tak boleh, lagi keluar tak boleh, ke kedai semua tutup, PKP. Ya. Masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa senang sebelum susah. Yang keempat, masa apa? Yang keempat, masa lapang sebelum sempit. Lapang, tengah lapang, nanti sempit, cucu, adik, semua nak pegang kita. Hanya ni nak buat tua. Dah tak boleh nak tua. Duha pun tak boleh. Duha je tu. Sebab kita ni diganggu 2 perkara. Tak, dalam surah Kahfi tak? Al-mal wal banun, betul tak? Dalam surah Kahfi ada kan? Al-mal wal banun, kerana kaya. Kedua, sibuk dengan keturunan, nasab. Cucu datang malah
Bila cucu datang, sembahyang duha pun lupa. Nenek, nenek nak aiskrim. Nenek dah. Betul tak? Jangan ramai cucu lah. Yang terakhir, yang kelima, masih hidup sebelum mati. Dah mati apa? Dah. Hidup boleh mandi sendiri, boleh sembahyang sendiri. Yang bila dah mati, kena mandikan, kena sembahyangkan. Habis dah. Jadi 5 perkara. Rasulullah berkata, al-khamsun qabla al-khams. 5 perkara, jaga sebelum datang 5 perkara. Jadi setakat inilah perkongsian yang baik semua daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah akan datang kita masuk hadis yang ketiga. Ni panjang hadis ni. Dia sebabnya dia punya tabayunnya. Aku ni qali hadza, sallallahu alaihi wasallam.